Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengacara majlis. Yang dihormati para hakim yang bijaksana, yang dikasihi guru-guru dan yang disayangi rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Syamil Amal bin Muhammad Zakri akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kisah Raja Bersiung. Dengar ya kawan-kawan, pada zaman dahulu di sebuah negeri di utara Semenanjung terdapat sebuah negeri yang rakyatnya hidup aman dan sentosa. Negeri itu dinamakan Negeri Kedah. Pada ketika itu, Negeri Kedah diperintah oleh seorang raja yang sangat adil. Seluruh rakyat Kedah taat dan setia akan baginda dan permaisurinya. Baginda berdua tinggal di sebuah istana yang indah. Di dalam istana terdapat ramai pembesar dan panglima. Mereka menjalankan tugas masing-masing dengan penuh bertanggungjawab. Di istana juga terdapat hulu balang, dayang-dayang dan tukang masak. Pada suatu hari, baginda raja telah pergi ke tempat masak. Baginda meminta tukang masak menyediakan makanan yang lazat-lazat. Baginda gemar memakan masakan gulai sayur bayam. Baginda raja pun lalu berkata, "Wahai tukang masak, beta hendak kamu menyediakan makanan yang lazat-lazat dan juga masakan gulai sayur bayam untuk setopan beta," kata raja. Tukang masak pun memasak masakan gulai sayur bayam yang paling sedap untuk dihidangkan kepada raja. Tentu raja akan berselera menjamah masakan gulai sayur bayam yang akan aku hidangkan nanti, kata tukang masak sambil tersenyum. Tanpa diduga, akibat suka berangan-angan ketika memasak, tukang masak terpotong jarinya sendiri. "Aduh, sakitnya jariku ini," kata tukang masak. Jari tukang masak itu pun luka dan berdarah. Akibat sudah kesetukan masa untuk menukar masakan lain, tukang masak terus memasak masakan gulai sayur bayam itu sehingga selesai. Darah dari jarinya itu pun telah masuk ke dalam periuk gulai sayur bayam yang akan dihidangkan kepada raja nanti. Namun, kejadian itu telah dilihat oleh seorang dayang yang turut berada di dapur ketika itu. Lalu, tukang masak itu pun berkata, "Jangan beritahu kejadian ini kepada sesiapa pun. Aku akan memberikan seguh hati kepada engkau sebagai ganjaran kerana menyimpan rahsia ini dari pengetahuan sesiapa pun yang berada dalam istana." Dayang pun bersetuju dengan cadangan si tukang masak itu. Setelah makanan siap, baginda raja pun menjamah makanan tersebut dengan lahapnya. Sungguh enak masakan gulai sayur bayam pada hari ini. Puas beta menjamahnya, kata baginda raja. Baginda raja merasakan bahawa makanan pada hari itu lebih sedap dan lazat dari hari-hari sebelum ini. Beta merasa sungguh berpuas hati dengan masakan pada hari ini. Tiada tandingan dengan tukang-tukang masak sebelum ini, kata baginda raja memuji-muji tukang masak. Keesokan harinya, tukang masak terpaksa memasak lagi untuk baginda raja. Namun, masakannya tidak seenak masakan yang semalam. Baginda raja menjadi murka. "Kenapa pada hari ini makanan kamu tidak sedap?" tanya baginda kepada ketua tukang masak. Ketua tukang masak benar-benar merasa cemas. "Kalau makanan kamu tidak sedap lagi, beta akan hukum kamu," titah baginda dengan murka. Ketua tukang masak tidak mahu baginda murka lagi. Kali ini masakannya dicampur dengan darah jarinya yang luka. "Tentu baginda akan lebih berselera dengan masakan aku kali ini," kata tukang masak dalam hatinya. Kali ini baginda raja amat-amat gembira dan memuji keenakan makanan pada hari itu. Rupa-rupanya baginda raja telah ketagih makanan bercampur dengan darah. Namun tiada sesiapa yang tahu akan hal yang sebenarnya. Oleh sebab baginda semakin ketagihan darah, akhirnya gigi baginda ditumbuhi siung. Baginda mendapati gigi siungnya semakin hari semakin panjang. "Mengapa gigi beta menjadi begini?" kata baginda di dalam hati. Baginda raja bertanya tukang masak dan tukang masak telah mengaku akan kesalahannya membiarkan baginda santap makanan yang telah bercampur dengan darah. Mulai hari itu, baginda raja mulai berubah sikap menjadi seorang raja yang zalim dan ditakuti rakyat. "Pengawal, pancung seorang banduan di dalam tahanan untuk dijadikan setopan beta," titah raja kepada pengawal.
Setiap hari, seorang banduan akan dihukum pancung dan darahnya akan dikumpulkan di dalam satu bekas dan dimasukkan ke dalam masakan gulai sayur bayam untuk setapan Raja Bersiung. Sejak hari itu, baginda Raja tidak boleh hidup tanpa menyantap darah manusia setiap hari. Habis banduan di dalam penjara yang akan dipancung dan diambil darahnya. Setelah penjara itu kosong, baginda Raja menitahkan pengawal untuk menculik seorang kanak-kanak yang tidak bersalah. Pengawal, pergi mendapatkan seorang kanak-kanak untuk dijadikan setapan beta pada hari ini. Titah baginda Raja kepada pengawal. Penduduk negeri berasa sangat marah akan baginda. Mereka mulai menjerit-jerit. Raja hisap darah! Raja hisap darah! Kata mereka beramai-ramai. Raja Bersiung melihat ramai rakyat berjelata berkumpul di istana. Baginda mula ketakutan dengan persepakatan rakyat ketika itu. Kini, baginda Raja Bersiung tinggal keseorangan kerana pengawal-pengawal telah belot dan tidak akan menyebelahinya. Akhirnya, Raja Bersiung melarikan diri ke dalam hutan. Baginda dikatakan telah mangkat di dalam hutan tersebut. Demikianlah kawan-kawan cerita Raja Bersiung yang telah saya sampaikan. Pengajaran daripada cerita ini ialah setiap orang janganlah mengamalkan rasuah semasa menjalankan tugas. Seorang pemimpin janganlah bersikap zalim terhadap rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.